Aku baru mau cakap ini guys. Ya kan, ini salah satu case yang buat ramai orang mengalir air mata, ramai yang buat orang geram ya. Jamil. Oke. Muka kau dah macam hantu lagi double hantu. Faham? Oh, muka aku macam hantu. Ha. Engkau pakai ni dah macam iblis. Yo, what's up, Re? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Re, jumpa lagi ada saya di sini. Wah, lonjong, salam lonjong. Iya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat, Re ya. Amin ya robbal alamin. Oke, guys, tidak terasa akhirnya kita di penghujung tahun dari 2025 sampai dengan di tahun 2026. So, guys, kira-kira azam kalian di tahun 2026 ini apa? Ya kan, karena kalau kita membicarakan impian masing-masing, impian seseorang itu ada berbagai macam guys. Dari yang mungkin ingin pergi umroh di tahun 2026, ada yang mungkin ingin beli rumah atau renovasi rumah, ada yang ingin mungkin ganti kereta dan lain sebagainya. Kira-kira guys, kalau untuk kalian sendiri apa nih azam kalian di tahun 2026 nanti? Boleh komen di ruang komentar guys ya. Dan oke guys, seperti biasanya Faktau Channel selalu upload video-video terbaru, terutama ketika di penghujung tahun guys, dimana ada 10 perkara viral di tahun 2025 rakyat Malaysia tak boleh lupa. Oke, jadi ini mungkin seperti macam video replay apa yang pernah berlaku, apa yang pernah terjadi ketika di tahun 2025 yang mungkin bisa menjadi pengajaran untuk kita semua guys ya. Oke, kita akan coba untuk nonton geng bersama-sama seperti apa videonya. Tapi seperti biasanya hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu. Dan saya letakkan link Shopee yang ada di bawah video ini. Siapa tahu mungkin kalian berminat shopping, boleh kalian check out sekarang juga guys. Oke, kita akan coba nonton geng bersama-sama seperti apa video terbaru dari Faktau Channel. Dan ini memang sudah banyak yang request dari Instagram dan juga di ruang komentar guys ya. Oke. Oh ya. Hampir diserang. Nenek kena tipu dengan AI, selebriti kena tipu dengan AI, AI pun kena tipu dengan AI. I don't even get that. What? Tahun 2025 ni macam-macam yang kita dah lalui. Ya. Ada yang lawak, Ya, ini guys. ada yang sedih. Oke. Nah, oke, ada air terjun ya. Masa itu di KLI ini sempat viral juga nih guys. Aduh. Dan ada juga yang pelik. Muka kau dah macam hantu lagi double hantu. Faham? Oh, muka aku macam hantu. Ha. Engkau pakai ni dah macam iblis. Ya. Tapi dalam banyak-banyak perkara viral tahun ni, Alamak. Tak B tu apa? Apa B? Brother lah. ada satu benda yang kurang akan ingat sampai tahun depan. Korang tengok tu jauh dekat teras Oh. Boy aku tu naik basikal weh. Mesti korang nak tahu kan? Faktor tak nak cakap panjang-panjang. Okey. Sebab korang mesti penat dengan faktor membebel sepanjang tahun. Ya. Oleh itu, tanpa membuang masa, jom kita tekan butang rewind. Ya. YouTube rewind guys. Perkara viral tahun 2025 yang rakyat Malaysia tak boleh lupa. Okey. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Faktau Ya. tau. Dan jangan lupa tekan loceng. Subscribe guys ya. 10. Oke, 10. KA buka kedai. KE buka kedai. Maksudnya? Oh, Khairul Amin. What's up guys? Hey, what's up? Hey, Yo, what's up guys? Yo, what's up Setiap guys? tahun memang ada je benda viral yang Khairul Amin buatkan. Ya. Dan tahun ni pun sama juga. Tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang ke Rembayu. Wow.
Lepas setahun simpan rahsia, pada 9 Disember 2025, Khairul Aming akhirnya mengumumkan dia akan membuka restoran sendiri bernama Rembayung. Masalahnya, walaupun kedai ni belum dibuka lagi, tapi ia dah viral satu Malaysia. Macam yang kita tahu, apa saja yang KA promote. Hey, what's up guys? Aku ni jarang buat video kedai makan, tapi ni aku nak tolong promote kedai makan Abang Nizam. Besoknya, Uish. confirm viral dan penuh dengan orang. Tapi Serius? disebabkan restoran yang berkonsepkan kampung moden ini dibuka di kampung baru, korang faham lah kan? Kenapa? Menurut pandangan netizen, confirm susah nak parking, dan paling lawak, ramai yang menggunakan AI untuk menggambarkan situasi tersebut. Ada yang beratur panjang, ada yang sampai panjat pagar, dan macam-macam lagi lah. Walau bagaimanapun, untuk mengelakkan masalah itu, restoran KA hanya akan menerima tempahan awal dan tak terima walk-in. Saya risau orang ingat saya mengada buat reservation tau. No, bukan. Reservation tu untuk memudahkan semua orang. Ada orang tanya, KA, reservation ni adakah permanent ataupun temporary saja? For now, dia temporary je untuk opening saja, sebab kita nak kawal crowd, tak nak jadi terlalu luar kawalan, sebab dia akan menyusahkan korang sebab korang kena beratur panjang. Tim KA pun akan barai, traffic akan barai. Jiran-jiran saya pun saya kena jaga juga perniagaan ni. Tapi fakta rasa ini pun satu masalah juga. Korang tengoklah, sambal nyet dengan rendang berapi KA, tak sampai seminit restock dah habis. Ya Allah. Ini paling berjaya guys, influencer ini ya. Bayangkan pula dengan tempahan di restoran baru KA ni. Kena latih jari nak tekan laju-laju ni kalau nak buat tempahan. Ya. Ya, itulah guys. Oke, kalau hal ini aku baru tahu guys ya. Ternyata Khairul Aming buka kedai guys ya, buka kedai baru. Tapi yang menjadi persoalan ini, yang menjadi agak sedikit masalah ini, kedai Rembayung milik Khairul Aming ini bukanya di Kampung Baru, Kuala Lumpur. Ya, kalian paham-paham saja guys ya. Saya sebagai orang Indonesia yang pernah datang di Kampung Baru itu lumayan cukup jam guys ya, jalanan. Terlebih lagi ketika di malam hari itu kan ramai sekali guys, orang cari makan, ya kan. Apalagi kalau Khairul Aming buka kedai seperti ini, dah pasti viral. Dan ya, yang ditakutkan akan jam, ya kan, macet juga. Belum nanti yang beratur, akhirnya harus direservasi dulu guys ya, harus pesan dulu sebelum mau datang ke sini. Oh ya, tapi luar biasa guys, ini adalah salah satu konten kreator yang cukup viral ya, cukup berjaya guys ya. Jadi jual apa-apa selalu habis, selalu viral ya. Oke, tak nak peminat beratur sampai malam, Khairul Aming jelaskan Rembayung hanya guna sistem tempahan. Tiada walk-in, hanya 200 orang dalam satu masa. So, ya itulah guys ya. Berbicara tentang kedai Rembayung guys ya, gimana guys? Kalian pernah singgah tak masuk ke dalam Rembayung milik Khairul Aming? Boleh komen di ruang komentar guys ya, macam mana nih pengalamannya. Oke, next video. 9. Sultan Perak hampir diserang. Oh ya, ini insiden paling cukup mengejutkan viral nih sepanjang tahun 2025 ya. Kok bisa? Seperti kita tahu, pada 31 Ogos, semua unit beruniform, syarikat ataupun badan kerajaan akan Abang Bomba negeri masing-masing seperti hari kemerdekaan kan? Ya. Namun apa yang mengejutkan di Perak, ketika semua orang sedang berdiri tegak menyaksikan kebesaran negeri itu, korang boleh nampak terdapat seorang wanita secara senyap menyusup masuk ke atas pentas. Belum sempat orang ramai faham apa yang berlaku. Tuh kan? Tiba-tiba wanita itu terus berlari menerpa ke arah Sultan Nazrin, namun sempat dihalang oleh pasukan keselamatan. Diceroboh begitu guys ya. Walaupun begitu, wanita tersebut sempat menarik dan memeluk baginda sebelum keadaan berjaya dikawal. Polis menahan seorang wanita yang melanggar kawalan keselamatan untuk menghampiri Sultan Perak ketika sambutan Hari Kebangsaan di Ipoh. Bahaya betul kan? Tetapi menurut laporan, wanita tersebut sebenarnya mengidap skizofrenia dan tidak berapa sihat semasa hari kejadian. Dan menurut laporan lagi, antara alasan kenapa wanita itu cuba menerpa ke arah Sultan Nazrin adalah kononnya disebabkan nama Sultan yang seakan-akan sama dengan nama suaminya, iaitu Nazri. Sebablah pasukan
pasukan keselamatan cepat bertindak. Ya, Terbaiklah. ya. Tapi cukup apa guys ya? Cukup berbahaya juga guys ya. Kalau setahu saya guys, ini maaf ya kalau saya ada soalan bodoh guys ya. Setahu saya guys, sebagai orang-orang amatir ya dalam melihat sudut pandang ini, harusnya kan tidak semua tamu ya, tidak semua peserta dalam seremoni upacara ini itu boleh maju guys, ya kan? Akak ini kok bisa ya sampai melewati batas ya. Nah, sampai bisa seperti ini kan cukup berbahaya juga guys sebenarnya guys ya. Untuk kedepannya mungkin pengawal kerajaan Perak ya mungkin, atau mungkin pihak-pihak penguat kuasa mungkin boleh diperketat lagi ya, untuk dijadikan pengajaran. Siapa tahu mungkin kedepannya ya kan akan terjadi kejadian seperti ini lagi kan, ya bahaya juga guys ya. Itulah. Dan so berarti wanita ini sekarang bagaimana nasibnya guys ya? Berarti sudah masuk ke dalam penjara atau bagaimana? Dan kalau memang masuk penjara, sanksi apa yang ia dapatkan guys? Nah, ini kawan-kawan mungkin boleh komen di kolom komentar ya. Maksudnya mungkin sampai berapa lama ya kan atas penyerangan itu, dikarenakan alasannya kan dia mengidap sebuah penyakit guys ya. Nama Sultan Perak sama dengan nama suaminya ya kan. Itu macam mana guys ya hukumannya ya? Boleh komen di ruang komentar ya. Aduh ya Allah. Dan ini juga adalah salah satu kejadian yang cukup menggemparkan pada saat itu guys ya, ketika di hari sambutan Hari Kebangsaan Malaysia 2025 guys. Oke, kita lanjut lagi guys. Oke. 8. Akak Naga. Akak Bagi Naga. Fatang, ini memang antara trend paling makan modal. Oke. Sekitar bulan Ogos, bidang sosial kecoh dengan kemunculan seorang wanita dikenali sebagai Akak Naga. Kali dia pusing Okey. ni. Baik sebelah. Kita dah Aku nggak tahu guys yang ini Yang guys. menjual pelbagai jenis mainan secara live. Dia terlalu agresif Oh, ya Apa yang buatkan dia jadi viral bukan disebab mainan yang dijual tu rare. Kucing kakak. Ush, Godzilla. Korang ada ke kucing macam ni? Kucing. Tapi cara dia berniaga yang sangat comel dan bersahaja. Kau main apa tu? Aku tengah jinakkan naga ni ni, yang ni buka 17 penjuru lepas ni. Wah. Marshall. Paling faktor tak boleh Okey. lupa adalah tarian Akak Naga dengan sotong mainan dia tu. Disebabkan itu, Oke. Apa lagi ramai ni? orang membeli mainan Akak Naga semata-mata nak ikut trend. Guys, aku nggak tahu guys yang ini guys. Wah, itulah guys harapan saya itu, kalau ada sesuatu yang lawak-lawak yang lucu seperti ini, tolonglah share kepada saya guys ya, agar bisa kita olah sama-sama menjadi ajang hiburan untuk kita guys ya kan. Jujur guys, ini selama tahun 2025 aku nggak tahu guys ini guys ya. Aduh, tahu begitu kan boleh kita olah sama-sama guys. Ini tren yang cukup lawak ini guys. Aduh. Bukan budak-budak je terpengaruh, tapi mak bapak budak pun sama. Apa lagi? Apa ini? Dan paling menguji poket adalah bila Akak Naga mula jual ganda gergasi. Mami yang 2-3 kali cakap AI tu. Ada ke? Gundam guys. Betul-betul makan modal. Tapi di sebalik keceriaan dan gelagat lucu Akak Naga, sebenarnya tersimpan kisah sedih di sebalik hidupnya. Sebenarnya kan rumah akak tu siap. Akak kena tipu rumah 5 tahun akak tu. Tapi rumah akak ni siap. Akak janganlah kakak. Rumah siap, duit tak ada. Kak. Semoga Akak Naga sentiasa dimurahkan rezeki dan Amin, dipermudahkan amin, amin. segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Air mata syukur Kakak Naga berguguran. Pernah ditipu, tunggu rumah siap 5 tahun, sekali tiba-tiba saya viral. Itulah guys ya. Terkadang di sebalik orang yang penuh dengan tawa, ceria, lawak, humoris ya,
ada satu kisah yang menyedihkan ya di kehidupan dia, guys. Boleh lah guys ya, sometimes ya, next time video kita ulas ya, mainan-mainan apa yang dijual dengan kakak naga nih guys. Aduh, kenapa aku baru tahu guys? Aduh, kalian ini tak mau share kepada saya guys. Oke, next. Kita lanjut lagi guys. Mula buat Ya Allah, kasihan ya. 6 orang, 3 orang tengok. Dah lama ke kau buat? Dah dalam 3 tahun. Konsisten. Tu buat hari-hari tapi tak ada orang tapi buat juga. Wow. Buat juga. Oke. 7. 7. Paranormal Cik Lan. Oh Rasanya ya. tak sah tahun 2025 ni kalau tak masukkan Cik Lan. Ini lucu guys. Keminyan, Aku keminyan ekor keminyan ke bawah. Latanya Sejak itu. beberapa tahun ni, media sosial di Malaysia mula dipenuhi dengan aktiviti geng paranormal kan? Ya. Ni tak relax kan? Sumpah dia bawa. Sampai kan masuk berita luar negara lah. Tapi cuba Betul, bayangkan guys. sekiranya aktiviti paranormal ini disertai oleh barisan selebriti. Ya, itu yang buat lawak guys. Buat viral itu. Menarik kan? Sebab itulah bila MBK Film Studio telah bekerjasama dengan Cik Lan sebagai host untuk mengadakan satu program yang dikenali sebagai Night Walk. Night Walk, Ia ya. terus viral. Lebih-lebih lagi, program ini menjemput selebriti-selebriti terkenal di betul. Malaysia. Allah. Yang paling lucu lawak itu ketika semasa Cik Lan ini berkolaborasi dengan Datuk Sri Fida guys. Saya pernah nonton nih. Allahu Akbar. Nah kan. Untuk berjalan bersama Cik Lan pada waktu malam. Tapi nah, bukan nah, setakat ini. berjalan je. Kadang-kadang kru MBK akan menyamar sebagai hantu untuk kacau Wah. diorang. Allahu Akbar. Kenapa? Kanan. Korang akan nampak pelbagai jenis gelagat. Ngapain? Dengan Pak Kodi. Sebab ada anjing. Apa bezanya? Zizan Gaza, Ya. Aduh, khair. Shahzi Sam, Fatah Amin. Dekat belakang. Asli senario. Nah, kan parah nih guys. Ramai lagi yang nampak macam berani. Ya. Takut pula. Korang rasa dalam banyak-banyak selebriti undangan ni, mana satu yang paling lawak? Semuanya lawak sih guys. Iya kan? Asap. Dan saya baru tahu Cik Lan ini ya dari program acara Night Walk ini guys. Aku baru tahu siapa Cik Lan, ternyata memang orangnya cukup lawak dan lucu sekali guys. Selebriti undangan ni, mana satu yang paling lawak? Aduh, tuh kan. Nah, ini apa pula ini? Asap. Aduh, 6. 6. Baju Tesco Eni Zakri. Baju Tesco Eni Zakri. Oke, yang mana ini? Ini merupakan antara perkara viral yang baru je berlaku baru-baru ini masa anugerah bintang paling popular. Oke. Kalau korang perasan, masa Eni Zakri, seorang penyanyi terkenal di Malaysia, Oke. diumumkan sebagai pemenang anugerah bintang paling popular yang ke-37. I appreciate all of you. Pakaiannya telah menjadi perbualan hangat rakyat Oh. Malaysia. Seperti kita tahu, setiap kali menghadiri sesuatu majlis atau penyampaian anugerah, Ya. setiap selebriti akan mengenakan pakaian yang gah, aka Ya. pakaian red carpet kan? Tapi Betul. ketika Eni Zakri naik ke pentas, ada yang merasa pelik dengan pakaiannya yang dikatakan ala-ala Makcik Tesco. Sebenarnya ada kisah Makcik di sebalik Tesco. pakaian tu tau. Oke. Saya memang tak sangka. Sebenarnya husband saya dah tunggu nak belanja saya makan. That's why saya patut nak awal. Saya bertanya juga tadi boleh ke saya balik, tapi jawapan-jawapan yang saya terima adalah how maknanya kalau boleh mereka nak saya stay, tapi kalau nak balik mereka faham. Jadi kita pilih jawapan yang terakhir itu, iaitu pulang. Jadi bila dapat panggilan, kenapa Annie balik, Annie kena stay. Saya pun terkejut sebenarnya kenapa kena stay. Saya macam tak apalah, saya ambil keputusan untuk datang kembali ke sini. Tapi saya dah bagi tahu
mereka yang sedang tukar baju, and they said it's okay, at least nak kena tengok anugerah yang masuk lah. Malah disampaikan terpaksa berlari selama 10 minit dalam hujan sebab trafik sesak. Bila dia sampai ke dewan, Saya pakai buruk ni. Saya pakai buruk ni. nama Ernie pun diumum sebagai pemenang. Tuh kan. Terharu guys. Ya. Nasib baik sempat. Kalau tak, mesti kecoh satu dewan kalau pemenang tak muncul. Walau bagaimanapun, tahniah Ernie kerana telah memenangi anugerah bintang paling popular 2025. Namun disebabkan pakaian yang didakwa ala-ala Makcik Tesco inilah, anugerah kali ini akan diingat sebagai paling unik sepanjang tahun. I lawas. Ya. Itu guys yang buat viral ya. Pergi Tesco. Kan? 5. Nenek kena tipu dengan AI. Nah, ini guys ya. Berbicara tentang AI ini, aduh gila betul guys. Mungkin ya, kalau untuk anak-anak muda, remaja atau mungkin seusia kita masih boleh membedakan antara ini video AI, ini video real. Tapi guys, di luar sana itu ada ramai sekali pakcik-pakcik, makcik-makcik yang mungkin sudah berumur guys ya, nenek-nenek atau itu tertipu dengan AI guys. Ini cukup berbahaya. Tapi memang antara real dan AI itu akhir-akhir ini memang sangat susah dibedakan guys, mana yang real, mana yang AI itu ya. Dan ini berlaku juga nih guys, nenek kena tipu dengan AI. Aduh, oke, kita lihat. Sebelum ni Faktor pernah cerita pasal pasangan warga emas yang tertipu dengan AI kan? Sepasang suami isteri warga emas pernah tertipu dengan video tersebut. Dan Faktor pernah cerita juga pasal penipuan AI yang menggunakan wajah selebriti. Antara yang pernah menjadi mangsa seperti Karul Aming. Hey, what's up guys? Saya Karul Aming. Disebabkan paip air. Namun siapa sangka baru-baru ini seorang lagi rakyat Malaysia warga emas telah menjadi mangsa penipuan AI, di mana menurut laporan wanita itu sanggup menempuh perjalanan dari Kedah ke Perak semata-mata nak beli ubat mata yang kononnya dijual oleh seorang penceramah terkenal, Ustaz Wahdi Anwar. Jangan buang masa pergi ke pusat rawatan mata mahal tu. Semuanya boleh dirawat dengan Filizi Eye Solution. Bila Faktor cari pasal produk tu, bukan setakat Ustaz Wahdi je tahu, malah banyak wajah para agamawan lain termasuklah selebriti digunakan untuk mempromosikan produk tersebut. Antaranya seperti bekas wilayah Dr. Zulkifli. Filizi Eye Solution memang betul-betul membantu. Dalam dunia penjagaan mata, Jepun baru saja umumkan penemuan yang buat ramai pakar terkejut. Termasuklah Awi. Dan salam sejahtera abang-abang, makcik-makcik, semua rakyat Malaysia yang saya sayang. Menakutkan betul kan? Tapi lawaknya bila keluar iklan Ustaz Azhar Idrus menjual produk kopi. Rahsia kopi UAI, ikhtiar kita untuk membantu mengawal 3 serangkai. Ramai yang dakwa itu video AI. Sampaikan Ustaz Azhar Idrus sendiri mengeluarkan kenyataan bahawa video itu adalah AI. Sekali lagi dimaklumkan, memang kopi ni UAI, bukan AI. Ramai dah orang kata AI. Yang AI itu produk-produk lain. Yang kopi ni memang saya lah, UAI. Terima kasih. Tapi itulah guys. Tapi kalau kita melihat dari background, cara berbicara, konsepnya itu ya seperti video-video AI yang kita lihat sebelum-sebelumnya guys. Dan akhirnya ramai orang yang ingatkan ini AI, tapi ini UAI guys. Astagfirullahaladzim. AI. Terima kasih. Faktor harap video kali ini sedikit sebanyak dapat membantu mereka di luar sana untuk sentiasa berhati-hati dengan teknologi AI sekarang. Video sekarang pun dah makin susah nak bezakan antara betul atau tidak. Ini pernah saya ulas juga guys. Apalagi ini. Kan? Tuh kan? Tuh kan? Apa iya ini betul? Kan AI. 4. Jamila. Jamila? Asik. Memang tidak dinafikan, ini merupakan lagu paling viral tahun 2025. Semuanya disebabkan oleh Amy Matpiah. Silap. Semuanya disebabkan oleh Q Haida. Kalau korang nak tahu, lagu asal Jamilah ni sebenarnya dicipta pada tahun 1980-an dan dinyanyikan oleh penyanyi dari Indonesia, iaitu Jamal Mirdad.
Ya. Gadis ayu. Viral lagi nih. Diubah kepada genre pop fusion itu oleh telah Jiva pernah dengar. Galeb. Sehinggalah sekitar awal bulan November apabila Q Haida atau nama sebenarnya Tengku Ishan Shah bin Tengku Haida yang Haidar. terkenal dengan wataknya sebagai Amy Matpiah dalam filem Rock Bro. Okey. Membuat naik satu video di media sosial bersama lagu Jamila. Video dan lagu itu terus itu viral dia. dan jadi trend. Sampai kan Jamila. ramailah rakyat Malaysia ikut join trend tu. Termasuk Guys, yang seperti ini juga kenapa kalian tak share kepada saya, guys? Yang macam ini kan asik dan menghibur, guys, kalau kita ulas bersama-sama kan. Ya Nona Jamila. Jadi yang kita ulas itu bukannya yang menegangkan, isu-isu yang sensitif. Sesekali yang menghibur seperti ini pun juga bagus juga, guys. Ya kan? Aduh. Ini lawak sih, guys. Astagfirullahaladzim. Oke, next video. lah bekas golkiper Malaysia Kak Ruf Hamid Jekman dan paling lawa Datuk Goalkeeper. Aidin pun ikut sekali. Bukan tu je tau. Macam biasa, bila dah viral, antara syarikat paling laju buat kerja untuk jemput Q Haida mempromosikan produknya adalah Pak Mat Western. Pak Mat Western itu, guys. Boleh panggil saya Abang Jamil. Malah dia juga turut ditawarkan untuk menjadi duta Jekyll. Terbaiklah ini. Jamila. Ya Allah, guys, itulah apa-apa kalau artis yang buat selalunya boleh viral, guys. Yang seperti ini kalian share, guys, ya. Aduh, geram pula aku. Tiga. Makanan pelik 2025. Alamak. Korang perasan tak? Apalagi setiap nih? tahun ada je makanan pelik yang akan tercipta dekat Malaysia ni. Contohnya macam tahun lepas, antara makanan paling pelik adalah loaded chachos. Tapi Betul. tahun ni lagi rare. Ini kerana makanan ikonik untuk tahun ni bukan lagi chachos, tapi Apaan? super ring. Super ring. Super ring Rian, super ring, super jaman. Ini bukannya dah lama ya Super Ring? Sekitar awal tahun 2025, sebuah restoran mamak telah viral apabila menyediakan minuman yang dipanggil Super Ring Milkshake, di mana kerupuk itu akan dicampurkan dengan susu dan ais krim sebelum di-blend. Kemudian Super Ring yang telah dikisar dan dipotong akan dijadikan topping. Korang pernah rasa ke? Sedap Betul, tak? betul. Selain itu, ada lagi makanan pelik, contohnya macam nasi lemak ais krim vanila. Apa? Ya Nasi Allah, lemak gimana cendol. rasanya? Kepak ayam masak Coca-Cola, termasuklah coklat Dubai. Tapi kan masa mula-mula tengok coklat Dubai tu memang nampak pelik. Kau ni apa? Kau ni apa? Tapi bila dah rasa, sedap ya? Memang sedap. Patutlah coklat tu mahal. Wah, coklat Dubai. Ada yang pernah merasai, guys, macam mana rasanya coklat Dubai? Boleh komen di ruang komentar. Mahalnya seberapa, guys? Berapa ringgit ya? Boleh komen. Next video. Tapi yang tidak habis saya pikir, guys, konsep nasi lemak dengan es krim itu macam mana konsepnya? Rasanya bagaimana? Tak pelik ke? Tak aneh ke? Ya, astagfirullahaladzim. Oke, next video. Dua. Confirm. Confirm. Ya, itulah ayat yang paling viral tahun 2025 ni yang telah digunakan secara meluas. Tengok juga. Okey. Confirm confirm. Oh. Confirm tak ada air. Confirm. Malah trend ini pun turut digunakan oleh pelbagai jenama dan syarikat. Cakap Confirm. Kamu boleh cakap dulu. Confirm betul hutang ni, ha? Confirm betul hutang ni, ha? Confirm betul hutang, ha? Confirm. Tapi dari mana sebenarnya asal usul trend ni? Sumpah, kenapa semua nak guna ayat Masih confirm gaming ni. Confirm Semua bermula sekitar bulan Ogos apabila viral sebuah video yang memaparkan seorang lelaki sedang berbalah hendak berhutang dengan pekerja kedai runcit. Tapi dia tak boleh bagi hutang, dia kena hutang. Confirm. Aku bayar besok, aku bayar hantar duit kat kau. nak berhutang tapi gaya macam nak kutip hutang pula. Yang lawaknya ayat yang digunakan oleh lelaki itu.
Confirm. Dia tak boleh bagi hutang. Terus jadi viral satu Malaysia. Sebenarnya ada banyak lagi perkara viral yang lawak, sedih dan pelik berlaku sepanjang tahun 2025 ni. Tapi fakta tak boleh masukkan semua. Betul. Sebab kalau tak, sampai tahun depan pun cerita tak habis. Itulah. Jadi sebelum kita ke nombor 1, jom kita tengok dulu honorable mention kita. Confirm Confirm. Dah subscribe belum guys? Confirm? Confirm Confirm? Confirm. Confirm dah subscribe belum? Confirm Confirm. Oke. Kuala Lumpur banjir ya. Sumut Flotilla. Ini aku respect ini guys. Tren Ghibli. Oke. Anak gajah. Iya. Ini juga sedih nih guys. Ini juga sedih nih. Puting beliung. Nah. Pahlawan versus kungfu. Ya ini guys. Ini sempat viral nih. Dekat highway. Buka wallet. Yang penting Walidlah anak-anak Walid. Pejamkan mata, bayangkan muka Walid. Biko Brother. Kenapa kita Bi? Tahu tak Bi tu apa? Brother lah. Dan Justice for Zara. Aku baru mau cakap ini guys. Ya kan, ini salah satu case yang buat ramai orang mengalir air mata, ramai yang buat orang geram ya. Salah satunya adalah case dari adik Zara Khairina guys. Ini macam mana guys kelanjutan case-nya ini guys? Perkembangannya seperti apa? Aku tak pastilah, karena sangat jarang sekali saya mengikuti. Sepertinya makin lama makin tertutup ya dengan berita-berita yang lain guys. Ini macam mana guys kelanjutannya, ini macam mana case-nya guys ya? Sebenarnya antara sebab kenapa Fakta tak buat Justice for Zara ni adalah kerana kes ini masih lagi dalam siasatan. Fakta takut sekiranya tanpa sengaja memberikan maklumat yang salah dan bercanggah serta mungkin mengganggu proses mahkamah. Sebab itulah Fakta buat keputusan untuk masukkan dalam honorable mention. Justice for Zara Khairina. Satu. Lawak Ahmad Ahyan. Lawak Ahmad Ahyan. Tak tahu, Ahmad Ahyan boleh dikategorikan sebagai bintang viral paling lawak tahun 2025. Okey. Kau kena puji ke abang. Kalau wartawan kena puji-puji abang. Bukannya menghina-hina abang. Puji banyak-banyak lagi. Ahmad Ahyan atau lebih dikenali sebagai Amayan merupakan anak sulung kepada usahawan terkenal Dato' Ali Shukri. Okey. Arang gigi di herbs 2 kali sehari. Bukan macam tu lah. Serbu arang gigi dihap 2 kali sehari. Namun sekitar bulan Julai, Amayan dilihat mula membantu ayahnya berniaga, terutamanya secara live di media sosial. Dari situlah bermulanya siri lawak dia. Korang jangan meninggal Apa? Ada promosi ni. Jadi korang jangan tinggalkan promosi ni. Jangan gadai emas semata-mata nak beli jorok. Contohnya awak ada kewajiban, awak gadai emas tu, dengan baki duit tu awak boleh beli jeruk. Jangan berhutang untuk beli jeruk mangga. Jangan guna duit tender untuk beli jeruk mangga. Walaupun mungkin tanpa sengaja, antara salah satu contoh paling viral. Menjeling, tak bertanya sampai bilakah korang mesra. Kau kredit pun salah kan? Adalah ketika berniaga, salah seorang pelanggan meminta untuk Amayan menunjukkan kain yang dijual secara dekat. Okey, nak tengok dekat-dekat kain ni. Ni kain dia dekat-dekat. Gelap. Gimana caranya? Masalahnya, muka Amar relax je, macam tak ada apa-apa yang berlaku, disebabkan personalitinya yang unik itulah. Amayan suka camping kau, Amayan. Selamatkan aku, selamatkan aku. Selamatkan apa? Ramai rakyat Malaysia terhibur dan sering ternanti-nanti setiap kali dibuat live. Amayan pusing. Kenikmatan luar biasa. Malah Amayan juga sering dijemput di rancangan TV dan turut mengacara beberapa rancangan tau. Awak cakap Sekarang ke? Tak, besok. Sekarang. Okey, sila duduk. Ada benda nak cakap lagi ya? Tak ada, saya nak duduk. Sila. Oke, unik ya orangnya ya. Cuma hadir. Dan kami akan kembali lagi selepas. Tak tu ayat saya. Boleh pula Amayan baca Nabil punya skrip. Jadi, kalau korang tengah bersedih,
bolehlah tengok live Aman yang berniaga. Confirm tak jadi nak sedih. Okey. Kalau korang Unik nak tahu, ya. baru-baru ini Bapa Amayan iaitu Alif Syukri viral di media sosial sebab jual batu. Ramai pula tu yang beli. Jual batu? Apa dah jadi? Ya Allah, dia jual bat. Ya Allah. Kau betul tak ada kerja kan? Ini batu bukan barang batu. Batu ni untuk halau penyundul, untuk halau perompak, untuk Ada orang beli ke? Dengan nama Allah sayang. Ada yang beli ke? Betul, hari ni sayang. Serius guys, ada yang beli? Betul. Tengok lagi. Sebenarnya senarai nombor 1 ni, Faktor nak masukkan kes yang viral baru-baru ini pasal perompak yang pecah masuk rumah. Ambil apa? Ambil apa? Laptop mana? Kau buka aircon. Kau buka laptop. Dan sempat makan Maggi. Sempat-sempatnya. Tapi bila Faktor cek balik, kes tu sebenarnya berlaku pada tahun 2018. Okeylah, itu sajalah untuk video kali ini. Sekejap je rasa dah nak habis tahun 2025 kan. Patutnya ada satu lagi video tradisi sebagai penutup tahun 2025. Tapi disebabkan Faktor terlepas satu video tradisi, nampaknya ini merupakan video terakhir Faktor untuk tahun ini. Walau bagaimanapun, Faktor akan buat juga tahu satu lagi video tradisi tu, dan Faktor akan keluarkan pada tahun 2026. Mantap. Korang tahu video apa kan? Mantap, ini ditunggu guys. Kesempatan ini, Faktor ingin mengucapkan selamat tahun baru kepada Happy New korang Year. semua. Semoga tahun ini akan menjadikan kita jauh lebih baik Amin, dari amin, tahun amin. sebelumnya. Amin, InsyaAllah. amin, insyaAllah, Terima kasih Faktor insyaAllah. ucapkan atas sokongan dan cadangan korang semua. Ya, itu dia guys ya, satu video dari Faktor Channel 10 perkara viral 2025 yang mungkin kita semua tak boleh lupa guys. Dari kedai Khairul Aming ya, Rembayung, lalu Sultan Perak ya, yang sempat ada sedikit insiden yang menyerang ya. Nah, itu lalu ada apa lagi tadi ya? Banyak guys. Nah, ini ya, Akak Naga ini cukup membuat kita tersentuh. Tapi dari perkara nomor 10 sampai dengan nomor 1, yang mana nih guys ya, yang buat kalian benar-benar sampai teringat? Boleh komen di ruang komentar guys ya. Aku cukup kasihan juga ya dengan Akak Naga ini nanti guys. Tapi dengan style dia yang unik ya, dalam cara dia mempromosikan barang-barang mainannya itu buat kita gelak. Tapi siapa sangka ternyata di sebalik itu ada cerita kesedihan yang pernah dia dapatkan guys ya. Itulah. So guys, macam mana tahun 2026 sudah ada di depan mata. Sekali lagi soalan untuk kalian, apa guys azam kalian di tahun 2026? Apa impian kalian di tahun 2026? Boleh komen di ruang komentar guys ya. Oke, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini guys ya. Kalau azam saya sendiri sih sebenarnya ya seperti biasanya guys ya, semoga bisa menjadi orang yang lebih baik lagi ya, lebih bisa menjadi orang yang sabar ya. Yang paling utama adalah sehat guys ya. Yang penting sehat selalu, karena sehat itu mahal harganya. Coba kalau kita sakit, betapa mahal perubatan yang kita yang kita dapatkan guys ya. Jadi mungkin kalau azam saya ya, impian saya, semoga kita selalu diberi kesehatan ya, dimurahkan rezeki kita semua guys ya, dan dimudahkan segala urusan kita semua. Dan mungkin untuk kenangan-kenangan yang buruk, yang tidak mengenakan hati ya, yang sekiranya tak boleh kita buat lupa ya di tahun 2025, semoga tidak terjadi di tahun 2026. Semoga begitu guys ya. Oke guys, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini. Cukup panjang nih videonya. Dan saya minta maaf guys apabila mungkin kalau ada kesalahan kata-kata baik dari awal video sampai dari video. Seperti biasanya, kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita ulas sama-sama, silakan kirim link videonya di DM Instagram. Dan akhirnya saya Walonjong pamit dulu geng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melindungi kita semua. Amin ya robbal alamin. I love you Malaysia, I love you Indonesia. Bye bye.